Kalau anda jadi seperti saya sangat sukakan minggu taper ini. Sebab apa? Kesemua jenis latihan yang kita lakukan sebelum ini sudah dikurangkan. Erti kata lain, kita punya volume mileage mingguan juga dah dikurangkan, kita punya intensity latihan juga dah dikurangkan. Ini adalah fasa minggu yang sangat santai, fasa minggu yang sangat seronok kita lakukan, di mana kita dapat reward diri kita setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu kita berlatih dalam program yang kita lakukan. Ini adalah fasa di mana kita perbanyakkan berehat di rumah untuk kita menghadapi hari perlumbaan nanti, supaya kita lebih bersedia dari segi fizikal dan mental. Kalau anda sertai acara jarak maraton, ini adalah fasa yang sangat penting. Ia memberi kesan kepada anda untuk menentukan prestasi anda sama ada baik ataupun buruk pada hari perlumbaan nanti. Jadi jangan abaikan fasa minggu taper ini. Jadi untuk video kali ini, saya akan kongsi kepada anda 8 tips bagaimana anda nak menghadapi taper week ini sebelum hari perlumbaan. Ilmu baik kita kongsi bersama. Let's go. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Hazimian Channel Studio. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang bermanfaat untuk anda semua selepas ini. Jom. Apakah maksud taper week? Tak kisahlah korang panggil tapering week ke, minggu taper ke, kesemuanya maksud yang sama. Tapi apa yang mudah kita nak faham adalah taper bermaksud pengurangan. Pengurangan dari segi latihan yang kita lakukan. Kebiasaan tapering week ini dilakukan dalam 3 ke 4 minggu terakhir dalam program latihan yang kita lakukan. Biasanya bermulanya taper week ni selepas kita lakukan peak week mileage. Peak week mileage ini saya maksudkan adalah di mana ada satu minggu tu kita berlari mileage yang paling tinggi yang kita tak biasa lakukan sebelum ini. Ia menyebabkan badan kita rasa sangat letih, menyebabkan badan kita rasa fatigue, kita rasa memang tak larat pada minggu itu. Jadi untuk minggu seterusnya bermulanya lah fasa taper week, di mana kita akan kurangkan dari segi mileage mingguan dan juga intensity latihan yang kita lakukan. Kebiasaan pelari-pelari akan kurangkan dia punya mileage program latihan yang dilakukan semasa taper week ini. Ia membolehkan badan kita untuk menyimpan simpanan glycogen yang secukupnya ketika minggu taper week ini. Jadi untuk pelari-pelari acara jarak maraton, jangan abaikan minggu taper week ini. Ia adalah sangat penting. Ia akan memberi kesan kepada prestasi anda sama ada baik ataupun buruk ketika hari perlumbaan nanti. Tips yang pertama adalah pelari perlu kurangkan volume mileage mingguan dalam latihan korang lakukan. Kebiasaan pelari-pelari memang abaikanlah untuk kurangkan volume mileage mingguan dalam fasa-fasa terakhir program latihan yang korang lakukan. Betul tak? Okey, kebiasaan taper week ni apa yang saya dah terangkan akan bermulanya fasa taper week ni selepas daripada peak week mileage yang kita lakukan. Biasanya dalam 3 ke 4 minggu terakhir. Untuk video kali ni saya nak anda faham semua adalah 3 minggu terakhir. Bermulanya daripada minggu pertama, minggu kedua dan juga race week minggu terakhir. 3 minggu, betul tak Ngam? Peratusan yang akan dikurangkan adalah 20 ke 25% setiap minggu. Contoh mudah, kalau peak week mileage anda adalah 70 kilo. Untuk minggu pertama taper week akan dikurangkan 20% daripada peak week mileage anda 70 kilo menjadi 56k per week. Untuk minggu seterusnya, minggu kedua taper week akan dikurangkan lagi 20% menjadi 45 kilo K per week. Dan minggu terakhir race week akan dikurangkan lagi 20% menjadi 36k per week. Nampak tak trending pengurangan dia setiap minggu 20%. Tips yang kedua adalah pelari sebenarnya perlu lebihkan larian easy dan juga stretching dalam fasa-fasa terakhir taper week ini. Biasanya pelari memang abaikanlah benda ni. Diorang akan lebihkan buat high intensity lebih berbanding easy run. Sebenarnya tak boleh tau. Korang kena lebihkan easy run berbanding high intensity. Kita kena lebihkan easy run sebabnya kita dapat menyimpan glycogen yang lebih. Kita dapat pastikan glycogen kita tidak habis awal terlalu cepat dan memastikan badan kita dapat penghidratan air yang mencukupi. Itulah elemen-elemen penting. Jangan abaikan untuk melakukan easy run berbanding high intensity. Kalau korang buat 25 km long run untuk hari terakhir peak week mileage, untuk minggu pertama taper week korang akan dapat kurangkan 20 kilo untuk long run. Pastikan korang berlari dalam keadaan easy run untuk 20 kilo tu pun dah okey. Kalau bab stretching pula, korang boleh lakukan yoga, pilates. Benda-benda ni dapat membantu korang punya proses recovery badan. Korang sentiasa stretching badan korang sebab korang dah lama berminggu-minggu, berbulan-bulan berlatih. Inilah masa korang dapat stretch badan korang selalu. Dan korang juga boleh lakukan cross training seperti basikal dan juga berenang dalam minggu-minggu fasa terakhir taper week ni. Tapi ingat, jangan lakukan dalam race week. Elakkan lakukan cross training yang macam basikal dan juga berenang. Relax je dalam minggu-minggu terakhir race week. Elakkan daripada cross training. Tapi untuk stretching tak ada masalah. Tips yang ketiga adalah pelari perlu dapat tidur yang cukup. Sekurang-kurangnya 6 ke 8 jam satu hari. Biasanya pelari memang susah nak tidur lah. Lagi-lagi nak dekat event ni, memang susah nak tidur. Takut nervous fikir
berfikir macam-macam. Sebagai pelari perlu dapat at least minimum 6 ke 8 jam. Tak dapat pun 6 jam pun dah okey lah. Ketika kita tidur, banyak proses pemulihan badan akan berlaku. Ini akan dapat membantu korang punya prestasi berlari ketika hari perlombaan nanti. Tips yang keempat adalah elakkan untuk lakukan speed interval ataupun speed workout dan juga hill repeat. Dua kaedah latihan ini akan menggunakan risiko kecederaan seperti otot korang akan tercedera. Elakkan. Lagi-lagi korang ni pelari-pelari beginner, jangan buat aktiviti seperti speed interval dan juga hill repeat. Hill repeat ni memang sangat-sangat berbahaya sebab korang berlari dalam incline yang tinggi seperti 8 ke 9%. Bila korang lakukan sentiasa berulang-ulang akan mengundang risiko kecederaan seperti calf dan sebagainya. Kita nak elakkan daripada benda tu berlaku. Kalau korang buat speed interval juga akan menyebabkan korang sentiasa push all out badan korang. Heart korang akan sentiasa melambung tinggi. Elakkan untuk melakukan dua aktiviti ini dalam taper week. Bagi korang yang advance runner, mungkin korang boleh buat aktiviti intensity begini tapi dengan cara kawalan yang betul. Kalau korang sentiasa lakukan intensity yang tinggi dalam taper week ini akan menyebabkan risiko kecederaan seperti otot tercedera, korang letih, fatigue dan sebagainya. Ini adalah berlawanan dari segi korang punya taper week. Maksudnya taper week adalah minggu di mana korang dapat berehat banyak, korang dapat rehatkan otot korang, korang dapat recover badan korang dengan lebih cepat. Ini adalah fasa sangat penting lagi-lagi korang ada dekat event. Tips yang kelima adalah korang kena biasakan berlari dalam MRP goal pace. MRP tu apa? Marathon race pace, MRP. Kalau korang yang bukan berlari jarak acara marathon seperti half marathon, 10k, tak ada masalah. Korang boleh lakukan MRP goal pace. Sesiapa yang tak join acara jarak marathon pun boleh lakukan MRP goal pace. Bila mana korang biasakan berlari dalam marathon goal pace, ini akan membiasakan dalam fikiran korang berlari pace-pace yang hampir sama dengan korang punya target pace pada hari event nanti. Contoh mudah, anda mungkin boleh letakkan dalam latihan korang 2km warm up, 8km pada target MRP goal pace dan juga selebihnya ada cooling down dalam 1km ke 2km. Cara lain, korang boleh 2km warm up, 4km dengan kadar kelajuan 30 saat lebih laju daripada MRP goal pace anda dan selebihnya 1km adalah cooling down. Itu adalah teknik-teknik bagaimana anda dapat perbagaikan MRP goal pace anda dalam latihan taper week minggu-minggu fasa terakhir nanti. Tujuannya adalah untuk memastikan korang akan rasa vibe, korang akan bersedia dari segi fizikal dan mental sebelum hari event nanti, okey? Tips yang keenam adalah lakukan sharpening run. Lagi-lagi korang nak dekat hari-hari perlombaan, mungkin dalam 3 ke 4 hari sebelum hari perlombaan event korang boleh lakukan sharpening run. Contoh mudah, korang boleh lakukan dalam 3 ke 5 kilo sharpening run, iaitu 5 ke 10 second lebih laju daripada MRP goal pace anda. Ini membolehkan anda berlari lebih bersedia dari segi fizikal dan mental dalam keadaan pace yang sama. Kiranya anda akan lebih bersedia setelah lama berehat. Dalam minggu pertama, minggu kedua anda berehat, kurangkan latihan, tapi bila dalam minggu terakhir race week anda buat sharpening run, membolehkan anda lebih bersedia, dapat membiasakan anda berlari dalam pace yang hampir sama ketika hari perlombaan nanti. Jangan abaikan, korang boleh letakkan sharpening run dalam minggu fasa terakhir taper week. Ia akan bantu anda dari segi fizikal dan mental menghadapi hari perlombaan nanti. Tips yang ketujuh adalah lebihkan makan makanan karbohidrat. Jangan tak makan langsung. Lagi-lagi korang nak dekat event, 3 hari sebelum hari perlombaan, makan pemakanan karbohidrat yang baik dan sihat. Kalau boleh, campurkan dengan protein yang okey, protein yang baik dan juga karbohidrat yang baik. Contohnya saya boleh bagi kepada anda adalah nasi, pasta, biji rimpeno, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga kekacang. Campurkan dengan pemakanan-pemakanan yang saya sebutkan tadi dalam fasa 3 hari terakhir menjelang hari perlombaan nanti. Ia akan bantu prestasi anda berlari. Lagi-lagi kalau korang sertai acara jarak marathon. Bagi acara jarak half marathon pun tak ada masalah, boleh ikut, tapi kawal intake pemakanan anda. Kalau boleh, biarlah bersederhana, jangan berlebihan. Kurangkan pemakanan berlemak, fat kurangkan dan gantikan dengan karbohidrat. Kalau intake anda bagi berat 60 kilo ke 62 kilo adalah 1800 kalori per day. Kekalkan sama juga kalori itu dan pastikan kurangkan makanan berlemak dan lebihkan pemakanan karbohidrat. Ia akan bantu korang punya proses penyimpanan glycogen pada hari perlombaan nanti dan ini dapat memastikan korang dapat bertahan lebih lama dalam korang punya larian jarak jauh hari perlombaan nanti. Tips terakhir adalah pastikan badan anda sebagai pelari cukup air, terhidrasi dengan air yang mencukupi. Anda boleh banyakkan minum air dalam minggu-minggu terakhir dalam taper week. Ia sangat bantu proses pengawalan suhu dalam badan. Ia boleh menyebabkan anda cukup tidur, anda lebih bertenaga, proses recovery anda lebih cepat. Anda juga boleh minum elektrolit yang mencukupi.
Cara lain, anda boleh minum air kelapa. Ini adalah cara-cara untuk menambahkan air dalam badan. Tak kisahlah apa cara sekalipun, yang pasti korang tambah air dalam badan. Jangan tak minum air langsung. Pastikan badan anda cukup dengan air yang mencukupi. Ikut berat badan masing-masing. Berat A tak sama dengan berat B. Elakkan juga untuk minum kafein berlebihan. Lagi-lagi korang nak dekat event. Waktu hari event tak ada masalah kalau korang nak minum kafein. Tutup dah habis juga perkongsian untuk kali ni. Apa saya nak simpulkan, korang akan alami penambahan berat badan sebanyak 2 ke 4 kilo dalam minggu taper week ini. Ini menunjukkan anda seorang berjaya dalam proses taper week ini. Tapi korang jangan risau, berat badan yang anda dapat itu adalah dari segi berat badan karbohidrat dan juga air. Ia sangat membantu dalam korang punya perlumbaan. Ia dapat digunakan sebagai sumber tenaga. Itu adalah berat sementara. Ia akan dapat dikurangkan ketika hari perlumbaan nanti. Okey, itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa share kepada kawan-kawan anda supaya manfaat ini dapat dikongsi bersama. Supaya channel ini dapat lebih grow, dapat dikongsi bersama-sama dengan orang yang lain. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Aku Bro Nyem. Bye bye. See ya.